Dan aku boleh suggestkan korang, inilah bow dia untuk korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel aku, Khairul Nizam Posnas, Ilmu Seni dan Kongsi. Baik guys, pertamanya aku nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi menonton setiap kali video aku di-upload. Okey guys, kali ni aku ada satu lagi special bow yang aku akan buat ujian ataupun kita akan buat review. Bow apa, bagaimana bow dia, cantik ke tidak, kau nantikan selepas ini. So guys, inilah dia bow yang baru aku dapat. So kita akan tengok bow apa dalam ni. Cuma kali ni bow ni dah siap buka. Pasal apa? Dia datang dengan bow yang lain. Jadi tak ada unboxing, tapi kita akan terus tengok bow apa yang ada dalam ni. Tada. Buka pelan-pelan Wah. Baik. Okay guys, inilah bow yang aku nak ceritakan kepada korang pada hari ini. Adalah bow Pok Zul, sahabat kita daripada Terengganu. Bow ini diberi nama Old Bow. Old Bow 916. Ui, macam emas. So guys, bow ni baru aku dapat. So pertamanya kita akan tengok secara detail perincian ataupun kemasan tentang bow ni. Baik. Dan untuk pengetahuan korang, bow ni masih lagi menggunakan bahan dia EFG. So memang aku boleh sarankan kepada korang bow yang kita intimidate yang boleh korang pakai. So kita tengok sikit detail-detail kemasan pada bow ni. Kita sebut sebagai siah ni, kita tengok atas ni masih lagi menggunakan kayu. Dicantumkan dengan menggunakan tali, so supaya benda ni lebih kuat lah. Okay, korang boleh tengok detail dia punya siah. Cantik. Tengok depan ni sikit. Cantik. Nice Okay, kalau dia tengok pada bahagian siah, Pok Zul meletakkan satu macam tulang lah, tulang kat pada siah ni. Seperti mana bow yang sebelum ni pun, memang pembuat bow akan make sure bahagian siah ni cukup kuat. Sebab siahnya runcing, sangat runcing. Dia untuk mengelakkan dia cepat patah lah. So dia akan letak satu tulang. Nanti korang boleh tengok tulang kat sini. So bahagian siah dia masih lagi meletakkan dagoji. Ni dagoji untuk mengelakkan string daripada terkeluar, ataupun nak mengelakkan daripada bow twist. Dan ni bahagian limb dia, bahagian tengah badan dia, ni menggunakan EFG. So ni bending EFG Bending maksudnya kita lenturkan. Dia lentur lah, bukan saya lah. Saya tak pandai. Okay, bahagian handle dia menggunakan kayu. Dan di bahagian ni ada dia letakkan macam kulit sikit lah. Kulit, kau tengok pattern macam kulit buaya. Tapi macam bentuk kulit-kulit ekor pari. Dan bahagian tengah masih lagi kulit. Dan sebagai pemegang lah. Biasanya memang pembuat bow akan letak benda ni untuk keselesaan. Okay, ni dah siap datang dengan kulit. So tak ada hal. Tapi kalau korang merasakan nak tambah lagi, boleh, tak ada masalah. So ni kemasan dia, tengok Pok Zul. Okay, jahit dengan baik lah. Maksudnya macam tali kasut. Jahit dengan baik. Okay, so ni bahagian atas kemasan dengan tali. Korang boleh tengok secara detail. Okay, bagi aku bahagian grip dia lebih kurang selesa, agak selesa. Okay, satu tips yang aku nak kongsikan kepada korang, sekiranya nak memilih satu usur, make sure pada bahagian genggaman ni dia tak terlampau rapat pada bahagian jari dengan ni tak terlampau rapat. Ataupun dia tak terlampau besar. Kalau terlampau rapat bermaknanya kita punya handle ni kita terlampau kecil lah. Dan kita boleh besarkan. Maksudnya besarkan, kita campurlah dengan mungkin kita lilitkan dengan kulit tambahan supaya dia lebih selesa. Ni bagi sudut pandangan aku sendiri lah. Tapi kalau kata dia terlampau besar, ada orang trim handle tu. Tapi kebiasaannya pembuat busur dekat Malaysia ni memang dia tak besar sangat lah. Yalah, tapak tangan Asia macam kita ni cuma comel kan. Okay, kita ambil ukuran panjang bow ni dulu. Daripada hujung ke hujung tengok berapa panjang bow dia. Okay, panjang bow 54 inci. Okay guys, bow telah dipasang. Inilah rupa bow yang telah dipasang. Rupa dia paras lah. Okay, warna merah, comel. Okay, rupa bentuk bow ni saya pun tak pasti nak dikatakan bentuk macam mana lah. Tapi almost lebih kurang macam bentuk-bentuk Assyrian, Turkish campuran sikit. Sebab saya agaknya kurang mahir sikit pasal bentuk-bentuk bow ni kan. Tapi so far okey lah. Ni rupa bentuk dia. Kita adjust sikit. Bagi dia feel dulu. Okay, so dah pasang ni, kita akan buat ukuran semula. Tengok panjang bow tadi. Okay, bow sekarang dah jadi 51 inci.
Sudah kurang 3 inci daripada tadi lah. Lagi satu, kita tengok jarak antara tali dengan kepada pemegang. Ni anggaran saja lah. Kebanyakan diorang pakai ada alat je lah, tapi saya agak-agak je. Lebih kurang dalam 19 cm. So jarak ni kebiasaannya kalau dia lebih ke belakang ataupun lebih luas, untuk mengelakkan kena pada tangan lah. Tapi sebenarnya kaedah tu kalau cara kita tarik dengan betul, dia akan jadi baik. Cukup. Okay guys, untuk info, bow ni tempahan dia buat 30 pound 30 pound. Kalau korang boleh tengok, 30 pound pada tarikan 28 inci. So ni kira bow yang ringan lah, agak ringan, sesuai untuk pemula. Okay guys, ini tiba masanya untuk kita test shoot satu arrow yang pertama. Okay, apakah perasaan dan feeling dia? Saya tak sabar nak guna kan. Ni first bow saya ambil daripada Pozol. InsyaAllah dia try performance dia. Okay guys, aku dah try shoot 4 batang arrow. Jadi first impression yang aku dapat rasakan, bow ni dia punya arrow speed dia laju. Walaupun 30 pound, arrow pergi laju. Bagi saya lah, bagi aku dia laju. Okay. Perkara yang kedua, apa yang kita boleh tahu adalah sesuatu bow tu untuk dia tengok sama ada dia sesuai dengan kita atau baik atau tidak. Masa kita lepaskan anak panah tu, dia tak ada gegaran pada bow ni terlampau kuat. So kita nak dia terlampau kuat. Jadi bow ni reduce, rendah kadar gegaran dia, gegaran pada bow kurang dan gegaran pada tangan pun kurang. Baik. Okey, perkara seterusnya adalah daya kadar kita tarikan kita. Maksudnya bila kita tarik sesuatu bow, contoh saya tarik. Okey, kita tarik tu dia nak biar dia lembut tarik lembut Maknanya walaupun sampai ke hujung ni, bow kita tu masih slow, cantik, smooth je. Bow tidak berhenti. Kalau terberhenti, mungkin ada something wrong dekat bow. Bila kita tarik tu kita panggil smooth lah. Smooth kan? Atau dalam bahasa kami, bila kita tarik tu dia tak sangkut-sangkut, staking lah. Tak. Tak macam tu. So tu pun antara kriteria bow yang korang boleh titik beratkan kalau nak beli bow. So sekarang kita akan test menggunakan arrow yang berat. Okey, ini arrow buluh, berat dia dalam 28 ke 29 gram. Dan salah satu ni mungkin ada yang 30 gram. So kita nak tengok menggunakan poundage 30 boleh pergi okey tak okey. Masih laju, kita nak laju. Masih okey lagi, nice. So untuk arrow yang berat pun sebenarnya masih okey lagi, boleh pergilah. Cuma sebab ni poundage rendah, jadi saya boleh sarankan menggunakan arrow yang lebih ringan lah. Mungkin antara 21 gram ke 23 gram, gantung pada kesesuaian. Nanti kan terlampau ringan, bow boleh rosak lah. So kita kena letak dia punya range tu sesuai lah dengan bow ni. Kalau terlampau ringan arrow pun memang laju, tapi bow cepat rosak. So pada pandangan saya secara jujur ni, bow ni memang sedap, memang okey, tune sesuai. Okey, senang nak tune. Dia punya tarik pun smooth, okey, tak ada masalah, tak ada isu bagi saya. Memang performance yang baik. Okey, dari segi kemasan saya memang bagi A lah seperti biasa. Babak kemasan ni memang saya titik beratkan. Perkara pertama saya tengok bow memang kemas. Pembuatan dia kemas kan, clean, bersih. Warna sekata, warna merah pula kan. So tali baik, semua okey. Okey. Dan ada sarung. Dia ada sarung dia. Dia ada sarung dia, untung lah. So perkara yang kedua, maksudnya bila kita tarik tu dia dalam keadaan yang okey lah, steady kan. Tadi okey, kalau kita gerak-gerakkan pun dia masih baik lagi lah. So maknanya bow ni agak panjang, 51 inci bila dah ni, tapi still okey lagi, boleh lagi. Untuk kita katrah tu masih lagi boleh okey lagi lah, tak ada masalah. Okey. Seterusnya adalah dari segi tujahan ni lah. Tujahan ni mana speed arrow tu. Menggunakan arrow cover tadi dia laju, cover ringan, tapi menggunakan arrow borough tu dia agak perlahan. Tapi masih lagi boleh kena pada sasaran lah. So bagi saya untuk shoot jauh, kurang lebih dalam 50 meter ataupun 70 meter should be okey lagi sebenarnya, tak ada masalah.
Tapi kena ringankan sikit lah aero, untuk kita punya speed aero tu boleh lagi sedap walaupun jauh. Okay guys, kita dah test dengan menggunakan aero yang ringan, aero carbon dan juga aero buloh. So saya test guna aero kayu pula. Aero kayu ni 32 gram dengan 33 gram. Untuk berat powder dia 30 pound. Kita tengok performance ya. Wow. Baik. Bagi saya untuk aero berat pun dia mestinya perform masih okey lagi, tak ada masalah. Sebab bow ni walaupun dia bow FD, tapi tujuan dia saya kira kalau kata aero dalam 32 gram ke 32 gram masih okey lagi. Tapi apa yang boleh saya suggestkan, kalau boleh kita cari aero yang ringan lah untuk dapatkan speed yang betul lah, maksimum. Baik guys, okey, sekian, terima kasih daripada aku. Itulah sedikit sebanyak review aku tentang bow Port Zul. Seorang pembuat busur dari Terengganu, orang tempatan, orang Malaysia terbaik. Memang saya dah lama mengimpikan bow ni, alhamdulillah. So kita dah test, kita dah uji lari dia. Bow pun okey, ringan, okey, tak ada masalah. So sekian saja, itulah sedikit sebanyak komen jujur daripada saya. Komen jujur Okey, alright, terima kasih guys. Terima kasih kerana menonton video kali ini. InsyaAllah aku minta korang punya sokongan dan support untuk aku terus naik dalam channel YouTube ini, untuk kita bawa pandangan tradisi ni ke pandangan ataupun ke peringkat yang lebih tinggi kan. Tak ada masalah, Malaysia pun boleh bangkit dengan baik. Jangan lupa 3 perkara, like, share and comment. Yang paling utama adalah silalah subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.